Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Muhammad Hasif bin Yahya. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang projek yang diberikan oleh doktor iaitu pengaruh hedonisme dalam kalangan pelajar bagi memenuhi sebahagian keperluan subjek CTO 552. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga rakan-rakan saya. Saya Nur Nitisha binti Halim. Rakan saya yang pertama, Nurin Atirah binti Muhammad Najib. Seterusnya, Andi Fatmah Abdul Paturisi. Kemudian, Fatin Umairah binti Rahmat. Dan akhir sekali, Nur Nabilah Irlina binti Cik Razak. Assalamualaikum, nama saya Fatin Umairah binti Rahmat dan saya akan menerangkan tentang pengenalan hedonisme. Melalui definisi Kamus Dewan dan Bahasa, kesan bermaksud kebaikan atau keburukan yang timbul daripada sesuatu kejadian atau kesudahan daripada sesuatu. Hedonisme pula bermaksud pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Pelajar pula bermaksud orang yang belajar atau berguru. Ia juga membawa maksud orang yang menyelidik ilmu. Menurut Muhammad Ali bin Ihsan, budaya hedonisme merupakan suatu perlakuan manusia yang diperolehi melalui pembelajaran dari masyarakat sekitar berdasarkan penglihatan, pendengaran dan kajian yang mendatangkan keseronokan dan kenikmatan yang melampau. Ia diperolehi sesuai dengan kehendak hawa nafsu tanpa mempedulikan nilai-nilai murni dan hukum hakam agama. Menurut Sher Khalid pula, hedonisme berasal daripada perkataan Greek dan telah wujud sebelum Masihi lagi. Ia membawa maksud kesenangan atau dalam erti kata lain, menjadikan kesenangan dunia untuk beroleh ketenangan rohani. Ia adalah pola pemikiran yang menjadikan hiburan sebagai jalan untuk bebas dari permasalahan dan tekanan batas kehidupan yang dianggap rumit. Menurut Akilah Mir Kamarul Bait pula, kefahaman hedonisme ini bertunjangkan sekularisme dengan mengamalkan pergaulan bebas, berzina dan minum arak. Hal ini sejajar dengan kehendak sekularisme agama dan Tuhan tidak lagi berperanan dalam kehidupan. Menurut Khalifah Hamzah, Muhammad Azizan Sabjan dan Nur Syakir Rahmat Akhir pula, kepuasan rasa dan kenikmatan yang menjadi ukuran tingkah laku sesuatu perbuatan yang baik. Hedonisme menilai kebaikan hanya berdasarkan kepada keseronokan semata-mata. Nilai moral dianggap mempunyai persamaan dengan nilai kebaikan yang diperoleh dalam budaya hedonisme ini. Penganut fahaman ini dikenali sebagai hedonis dan sifat golongan ini yang mementingkan keseronokan pula disebut sebagai hedonistik. Menurut pandangan ahli falsafah pula, hedonisme terbagi kepada dua bentuk, iaitu hedonisme psikologi dan hedonisme etika. Hedonisme psikologi ialah doktrin bahawa manusia sentiasa melakukan sesuatu tindakan yang difikirkan dapat memberi kenikmatan terbesar kepada mereka. Kemudiannya dikenali sebagai hedonisme psikologi egoistik. Hedonisme psikologi beranggapan bahawa manusia secara fitrah sentiasa memilih sesuatu perkara yang difikirkan dapat memberikan lebih banyak kebahagiaan dan mengurangkan kesakitan kepada mereka. Hedonisme etika pula ialah doktrin bahawa manusia seharusnya melakukan sesuatu tindakan yang dapat menghasilkan kenikmatan dan kebahagiaan terbesar kepada mereka. Hedonisme etika ini kemudiannya dikenali sebagai hedonisme etika universal. Hedonisme etika berpendapat bahawa manusia sepatutnya bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghindari kesakitan. Isu hedonisme di Malaysia semakin tersebar luas hari demi hari dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan belia dan remaja termasuk pelajar. Mereka memilih untuk mengisi kekosongan jiwa dengan hiburan dunia berbanding pengisian kerohanian yang diajarkan dalam agama. Budaya hedonisme ini sering dikaitkan dengan apa-apa aktiviti yang mengutamakan hiburan dan pergaulan bebas seperti pesta, konsert dan gigs. Kebiasaannya pesta, konsert dan gigs ini akan tamat pada jam 12 malam, tetapi pengunjungnya tetap berada di acara itu berterusan sehingga pagi. Pada pandangan golongan remaja dan pelajar ini, hanya dengan mengejar keseronokan di dunia mampu memberikan ketenangan jiwa kepada mereka.
Kebanyakan remaja ini juga mengakui mereka terlibat dalam aktiviti yang tidak bermanfaat dan hiburan yang berlebihan akibat terpengaruh dengan ajakan rakan sebaya serta teknologi yang melalaikan sehingga memberi impak yang negatif terhadap diri mereka sendiri. Walau bagaimanapun, budaya hedonisme ini terus berakar umbi dalam kalangan remaja dan pelajar di Malaysia kerana kurang kesedaran dan dalam menjauhi budaya hedonisme. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan pelajar-pelajar terlibat dengan hedonisme. Yang pertama, pengaruh media massa. Yang kedua, terpengaruh dengan trend terkini. Dan yang ketiga, kurang pegangan agama. Faktor yang pertama ialah pengaruh media massa. Media massa merupakan alat perantaraan yang membolehkan seseorang untuk mendapatkan maklumat dengan mudah tanpa sempadan. Sebagai contoh, media massa terbagi kepada 2 iaitu media cetak seperti surat khabar dan media elektronik seperti televisyen. Kewujudan media massa ini telah meningkatkan pengaruh budaya hedonisme dalam masyarakat terutamanya pelajar. Pelajar merupakan golongan remaja yang berdarah muda dan mempunyai sifat ingin tahu yang mendalam seperti mencuba benda-benda baru yang mendatangkan keseronokan kepada mereka. Sebagai contoh, terdapat banyak drama Melayu memaparkan cerita cinta yang tidak mendatangkan sebarang faedah dan pengajaran. Malahan terdapat juga drama yang kadang-kala melibatkan aktiviti keganasan seperti perjudian, minum arak, pesta, kelab malam dan sebagainya. Cerita-cerita yang mempunyai unsur sebegini tidak sepatutnya ditayangkan dalam drama kerana ianya boleh mendatangkan keburukan kepada penonton terutamanya golongan remaja. Kesannya, mereka mempunyai kurang ilmu pengetahuan, ilmu agama dan jati diri yang utuh, akan mudah terikut untuk melakukan perkara tersebut. Kewujudan internet tanpa sempadan juga telah memberi kemudahan kepada pelajar untuk mengakses dan menonton apa sahaja yang mereka suka. Penggunaan internet tanpa batasan dan pemantauan boleh menyebabkan mereka terdedah kepada isu keganasan, buli dan pornografi. Okey, seterusnya saya Nur Nitisha akan menyerahkan faktor yang kedua yang menyebabkan wujudnya budaya hedonisme di kalangan pelajar, iaitu terpengaruh dengan trend terkini. Seperti kita tahu, pada masa kini, teknologi semakin berkembang dengan pesat dan maju yang menyebabkan wujudnya aplikasi dan media sosial antaranya TikTok yang membolehkan penggunanya untuk melakonkan sesuatu video atau mereka video mereka sendiri mengikut kreativiti dan menghantarnya di aplikasi tersebut. Kewujudan TikTok ini menyebabkan pelbagai trend yang menarik telah diwujudkan yang sememangnya sesuai dengan jiwa remaja yang suka akan keseronokan. Hampir kesemua golongan remaja yang merupakan pelajar mempunyai akaun media sosial mereka sendiri. Mereka gemar menggunakan akaun media sosial mereka seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok untuk mereka berkomunikasi, menonton video, menghantar gambar dan melakukan trend terkini tanpa mereka berfikir bahawa trend tersebut mendatangkan kebaikan atau keburukan kepada diri mereka. Setengah remaja mempunyai pemikiran bahawa trend merupakan suatu perkara yang penting dan mereka patut ikut. Mereka merasakan mereka tidak mahu dianggap sebagai ketinggalan zaman jika mereka tidak mengikut perkembangan semasa. Dengan mengikut trend tersebut, mereka bukan sahaja berasa seronok, malah mereka dapat mencipta nama dan menjadi popular seperti pengguna akaun media sosial yang lain. Disebabkan kelebihan yang media sosial sediakan, iaitu membenarkan penggunanya untuk mencipta nama dan menjadi terkenal dengan cara yang mudah dan pantas, maka para remaja mengambil kesempatan ini dengan mengikut trend-trend semasa tanpa memikirkan trend tersebut akan mendatangkan kebaikan atau keburukan. Sebagai contoh, terdapat sesetengah pengguna TikTok yang sanggup menari tanpa segan silu dan mendedahkan aurat mereka hanya untuk menjadi terkenal dan mendapat perhatian daripada pengguna-pengguna media sosial yang lain. Sebagai contoh, di dalam slide tersebut ada saya letakkan sebuah YouTuber ataupun Instafamous yang melakukan perkara iaitu mengikut trend dan trend yang mengikut trend yang sememangnya mendatangkan pembaziran dan tidak mempunyai manfaat. Selain itu, setengah remaja juga menormalisasikan budaya
yang tidak baik seperti gejala sosial. Misalnya, terdapat pengguna TikTok terutamanya di kalangan remaja, mereka menghantar video mereka di kelab malam, minum arak, lumba haram, pesta yang melibatkan lelaki perempuan tanpa adanya batasan, dan budaya LGBT iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender juga semakin meluasa. Sebagai kesannya, golongan remaja yang kurang pegangan agama dan kesedaran akan mudah terpengaruh untuk melakukan trend-trend yang tidak berfaedah ini. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka berfikir bahawa hidup ini hanyalah sekali dan mereka merasakan waktu remaja merupakan waktu yang tepat untuk mereka berseronok dan mereka merasakan bahawa mereka dapat bertaubat dan kembali kepada Tuhan pada hari akan datang. Maka, terwujudlah budaya hedonisme ini. Hal ini bukan sahaja meruntuhkan akhlak mereka, tapi dapat mendatangkan imej buruk kerana kebanyakan mereka merupakan pelajar universiti dan sekolah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurdin Atira binti Muhammad Najib dan hari ini saya akan membentangkan faktor pengaruh hedonisme yang ketiga, iaitu kurang pegangan agama. Sesetengah pelajar, mereka tidak mengamalkan pendidikan agama yang mencukupi, yang membuatkan mereka tidak mempunyai petunjuk dan juga bimbingan yang boleh diikuti, yang boleh membimbing mereka untuk tidak terjerumus ke dalam keseronokan yang melampau. Dan ini membuatkan mereka akan mudah untuk melanggar hukum-hukum agama tanpa mengira baik dan juga buruk. Pegangan agama yang tidak mencukupi juga akan membuatkan para pelajar tidak mendapat ketenangan jiwa, yang ini membuatkan mereka akan terus untuk mencari ketenangan dan juga keseronokan dengan cara mereka menghadiri konsert, menghadiri kelab malam, bergaul bebas dan juga minum arak. Aktiviti seperti itu menyebabkan para pelajar mula senang dengan kegiatan tersebut kerana mereka merasakan aktiviti-aktiviti tersebut dapat memberikan mereka ketenangan dan keseronokan yang mereka cari selama ini. Oleh itu, pendidikan agama sangat penting dalam diri pelajar kerana ia dapat membuatkan para pelajar untuk tidak mudah terjebak dengan perkara yang haram di sisi agama. Seterusnya ialah kesan budaya hedonisme dalam kalangan pelajar. Kesan yang pertama ialah keruntuhan moral dan akhlak. Kesan yang kedua, peningkatan kadar jenayah. Dan kesan yang ketiga, amalan budi bahasa akan terhakis. Kesan yang pertama ialah keruntuhan akhlak dan juga moral. Akhlak bermaksud kelakuan atau tingkah laku manusia serta tabiat sama ada baik ataupun buruk. Apabila para pelajar terpengaruh dengan budaya hedonisme, mereka akan menjadi semakin liar dan juga agresif akibat terlalu bernafsu untuk mengejar arus pemodenan dan juga duniawi. Jadi, pemasan akhlak dan moral akan ditanam dan tumbuh dalam diri mereka tanpa mereka sedari. Para pelajar juga akan semakin berani untuk melakukan perkara tidak memoral tanpa memikirkan baik dan juga buruk. Hal ini kerana para pelajar juga mudah terpengaruh dengan rakan sebaya dan akan mudah hanyut dengan gaya hidup liar yang ditunjukkan oleh rakan mereka. Antara contoh aktiviti yang tidak bermoral ialah menghisap dadah, meminum arak dan juga berhalwat. Kesan budaya hedonisme yang seterusnya ialah peningkatan kadar jenayah. Budaya hedonisme adalah satu budaya yang mementingkan keseronokan, kesenangan dan kemewahan semata-mata. Penularan budaya ini telah menyebabkan peningkatan kadar jenayah dalam kalangan pelajar. Para pelajar adalah golongan yang paling ramai terlibat dengan jenayah yang disebabkan oleh budaya hedonisme ini kerana para pelajar tidak dapat mengawal nafsu dengan baik. Para pelajar sanggup melakukan apa sahaja demi memuaskan nafsu hidup mereka. Dengan ini, wujudlah budaya seperti black metal, mohawk, seks bebas, bosia, pelacuran dan banyak lagi yang melibatkan remaja iaitu para pelajar. Maka dengan itu terjadilah juga kes-kes ragut untuk mendapatkan duit demi kepuasan diri para pelajar itu masing-masing. Seterusnya, kesan hedonisme dalam kalangan pelajar adalah menghakis amalan berbudi bahasa.
Amalan berbudi bahasa merupakan amalan yang mulia dan budaya masyarakat kita sejak dahulu lagi. Amalan berbudi bahasa, menghormati, mengamalkan nilai-nilai murni dapat melahirkan masyarakat yang budiman. Namun, disebabkan budaya hedonisme yang wujudnya dalam kalangan sesetengah masyarakat kita, terutamanya remaja iaitu pelajar, maka mereka mula merupakan amalan berbudi bahasa yang sangat penting ini. Sebagai contoh, pelajar yang terlibat dengan budaya hedonisme berlebihan akan terpengaruh dengan cara percakapan yang kasar dan tidak elok kerana masyarakat di sekeliling mereka telah menunjukkan contoh percakapan yang tidak sedap untuk didengari. Pada awalnya, mereka mungkin berasa hairan dan terkejut dengan keadaan sekeliling yang mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Namun, hari demi hari, mereka menjadi terbiasa dan mula mengamalkan budaya tersebut. Contohnya seperti mengeluarkan kata-kata kesat, bercakap kurang ajar dengan orang lebih tua dan juga mudah melenting apabila ditegur oleh seseorang. Seterusnya, pengaruh barat yang kuat juga membuatkan seseorang pelajar hilang adab kesopanan dan kesantunan dalam berpakaian seperti berpakaian ketat dan tidak menutup aurat dengan baik. Disebabkan media elektronik sudah semakin maju sekarang, maka mudah untuk masyarakat kita, terutamanya remaja yang berdarah muda yang ingin mencuba perkara-perkara baru, terpengaruh dengan budaya barat ini. Seperti yang kita tahu, setiap agama menyuruh menganutnya untuk berpakaian sopan supaya dapat melindungi maruah diri, agama dan keluarga. Tambahan pula, adab pelajar di sekolah juga akan hilang dalam diri mereka. Hal ini kerana apa? Kerana mereka telah mengamalkan budaya yang tidak elok, maka adab dalam diri mereka mula hilang. Sebagai contoh, pelajar yang termasuk dalam budaya hedonisme akan mudah untuk melawan kata-kata guru, membuli pelajar lain dan juga mempunyai masalah disiplin seperti ponting kelas, melepak dan mengunjungi pusat permainan video sewaktu persekolahan. Antara cara-cara mengatasi budaya hedonisme dalam kalangan pelajar ialah melalui peranan ibu bapa, melalui penerapan nilai-nilai murni dalam diri pelajar dan mengawal bentuk-bentuk hiburan dengan menganjurkan pelbagai aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Antara cara mengatasi budaya hedonisme dalam kalangan pelajar ialah melalui peranan ibu bapa. Ibu bapa hendaklah menjalinkan hubungan yang erat dengan para pelajar iaitu anak-anak mereka masing-masing. Hubungan kekeluargaan yang rapat membolehkan ibu bapa dapat mengenali dan memahami pribadi anak-anak mereka dengan lebih baik. Hubungan yang erat antara ibu bapa dan para pelajar membolehkan gejala hedonisme ini dibendung. Di samping itu, ibu bapa dapat menjelaskan lagi dengan lebih lanjut tentang keburukan hedonisme. Ibu bapa juga seharusnya tegas dalam mendidik ilmu agama mengikut kepercayaan agama masing-masing agar para pelajar tidak terpesong dari ajaran agama. Menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar juga merupakan salah satu cara mengatasi budaya hedonisme dalam kalangan pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana penerapan nilai-nilai murni dalam diri pelajar mampu membantu diri mereka dari terjebak dengan perkara yang tidak elok dan tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada diri mereka. Sebagai contoh, pelajar yang menerapkan nilai-nilai murni seperti menghargai maruah diri dapat berfikir untuk tidak berlebihan dalam mencari keseronokan dan sentiasa menjaga pergaulan dengan berlainan jantina. Oleh itu, amatlah penting bagi pelajar untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka bagi menjaga diri mereka terjebak dengan budaya hedonisme ini. Penerapan nilai-nilai murni dalam diri pelajar seharusnya bermula dari mereka kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari repungnya. Pelajar juga mestilah sentiasa memperbaiki diri dengan menerapkan nilai-nilai murni yang diajar dengan sebaik-baiknya agar dapat mengelakkan diri daripada tenggelam dalam budaya hedonisme ini. Akhir sekali, pihak kerajaan seharusnya memainkan peranan dalam mengawal bentuk-bentuk hiburan yang didedahkan kepada golongan remaja
terutamanya belajar dengan menganjurkan pelbagai aktiviti yang berfaedah. Hal ini dikatakan demikian kerana hiburan yang berlebihan tanpa kawalan akan terus melalaikan anak muda sekaligus menghancurkan harapan negara untuk melahirkan generasi muda yang seimbang dari segi jasmani dan rohani. Pihak kerajaan boleh bekerjasama dengan pihak swasta atau NGO untuk menganjurkan pelbagai aktiviti yang bermanfaat untuk para anak muda. Sebagai contoh, penganjuran aktiviti seperti sukan sekolah dan sukan universiti sangat berkesan dalam memastikan para pelajar kekal fokus dalam bidang sukan. Selain itu, kerajaan dengan kerjasama agensi swasta perlu memperbanyakkan program wacana ilmu seperti forum perdana dan ceramah yang membicarakan topik-topik berkaitan pembelajaran, pengetahuan am dan pendidikan agama. Hal ini pasti dapat membuka mata para pelajar untuk mula melibatkan diri dengan aktiviti yang lebih bermanfaat bagi mengisi masa lapang. Walau bagaimanapun, hal ini tidak bermakna pelajar tidak boleh berhibur dengan menghadiri konsert penyanyi yang mereka gemari, tetapi perlulah berpada-pada. Bukan itu sahaja, sebarang aktiviti yang dianjurkan di sekolah dan universiti perlulah diteliti dan dipantau oleh pihak atasan terlebih dahulu bagi memastikan tiada unsur dadah, arak dan seks bebas terlibat sepanjang program berlangsung. Kesimpulannya, budaya hedonisme merupakan pegangan atau pandangan hidup yang hanya mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Mereka hanya mementingkan keseronokan tanpa memikirkan akibat daripada perbuatan yang mereka lakukan itu. Budaya hedonisme ini jelas ketara dalam kalangan pelajar dan begitu cepat pengaruh ini tersebar dalam kalangan pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar merupakan golongan yang mudah untuk dipengaruhi dengan keseronokan dan hiburan yang ada di dunia ini. Mereka masih mentah pasti akan terikut-ikut melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti pergi ke pusat hiburan, pergaulan yang bebas, menghisap dadah dan sebagainya. Budaya hedonisme ini bukan sahaja memberi kesan buruk kepada remaja, malahan kepada masyarakat dan negara. Masalah ini turut memberi kesan kepada pembangunan negara. Hal ini kerana belia-belia yang sepatutnya meneruskan pembangunan negara tercemar dengan perkara yang tidak sepatutnya dan ini membantutkan perkembangan untuk mencapai negara yang maju. Malahan, masalah ini menjadi isu yang biasa didengar dalam masyarakat kita akhir-akhir ini. Masalah ini juga akan membuatkan negara boleh dipandang serong oleh negara-negara yang lain kerana budaya hedonisme yang begitu kuat bukan sahaja dalam kalangan remaja, malahan dalam kalangan masyarakat juga. Perkara seperti ini seharusnya dibendung daripada awal agar semua pihak mampu mengawalnya. Tambahan pula, budaya hedonisme adalah budaya yang dilarang dan ditentang dalam Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana agama Islam mempunyai pegangan agama dan jati diri yang teguh dengan ajaran Islam. Budaya ini juga banyak memberikan kesan yang buruk kepada individu, masyarakat dan negara berbanding kesan baik. Kita seharusnya bijak dalam membuat keputusan untuk berseronok secara berlebih-lebihan kerana bimbang sekiranya perkara itu dapat memudaratkan diri kelak. Sebagai seorang Muslim, kita sepatutnya mengelakkan diri daripada terjebak dengan budaya hedonisme yang mampu memberi kelalaian tentang keseronokan dan hiburan yang ada di dunia ini. Oleh itu, sebagai seorang pelajar, seharusnya berusaha untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dan mempunyai sikap yang matang serta bertanggungjawab dalam diri masing-masing. Kita sepatutnya bijak dalam membuat keputusan dan dapat membezakan baik dan buruk yang kita akan tanggung di kemudian hari.